Jangan letak semua telur dalam satu bakul. Saya mendapat pertanyaan, soalannya, macam mana pendapatan rendah tapi nak melabur banyak tempat sebab ada pepatah berbunyi, jangan letak semua telur dalam satu bakul. Soalan ini adalah bagi mereka yang berpendapatan rendah. Jadi, saya membahagikan jawapan ini kepada 3. Pertama, spesifikkan dulu jangka masa bagi pelaburan. Pakar Kewangan Malaysia iaitu Tuan Azizi Adi membahagikan jangka masa dalam pelaburan kepada 3. Iaitu, yang pertama, jangka pendek iaitu 2 tahun ke bawah. Dan nombor 2, jangka sederhana iaitu 2 hingga 5 tahun. Dan yang ketiga, jangka panjang iaitu 5 tahun dan ke atas. Jika kita dah jelas jangka masa dalam pelaburan, kita lanjut yang seterusnya. Kedua, simpanan minimum 3 bulan pendapatan. Simpanan 3 bulan ini adalah dalam bentuk cash, bukan emas atau pelaburan lain. Sebab transaksi jual beli zaman kini menggunakan cash, bukan emas, bukan properti dan sebagainya. Nak beli emas, properti atau segala pelaburan yang ada pun kena guna cash. Peranan guru kewangan saya, simpanan cash boleh letak di tabung haji atau ASB. Sebab tempat simpanan ini membuatkan kita sulit untuk guna duit dan berbelanja pada perkara yang bukan keperluan. Sambil kita simpan di tabung haji atau ASB, sambil dapatkan dividen. Jadi, dividen itu kita boleh jadikan pelaburan jangka pendek dan sederhana. Ketiga, beli dan simpan emas. Sangat sesuai untuk mereka yang berpendapatan rendah sebab emas adalah aset yang berharga tapi boleh memilikinya dengan kos rendah sama ada 1 gram atau lebih rendah lagi setengah gram. Pada masa yang sama, emas dapat membantu masalah pertama, boros berbelanja, dan kedua ialah simpanan selalu bocor. Mudah kata, nak buat simpanan tapi simpanan selalu bocor sebab boros berbelanja. Kerana emas emosinya menyimpan sedangkan duit emosinya berbelanja. Jadi, emas boleh dijadikan sebagai pelaburan jangka sederhana dan panjang melalui kenaikan harga emas dalam tempoh 2 hingga 3 tahun ke atas. Di samping itu, emas adalah alat pelaburan yang kelas inflasi akibat negara dilanda masalah ekonomi dan politik. Jadi, pelaburan jangka sederhana dan panjang dengan emas ini berbaloi supaya simpanan kita tidak menjadi mangsa inflasi. Keuntungan kita dapat melalui kenaikan harga, selamat daripada kerugian iaitu daripada menjadi mangsa inflasi. Simpulannya, secara tak sengaja, semua telur dibagikan kepada 2 bakul untuk berpendapatan rendah sebagai kelebihan. Poin yang pertama iaitu tabung haji atau ASB boleh dijadikan sebagai dana kecemasan dan pelaburan jangka pendek dan sederhana melalui dividen. Poin yang kedua, emas boleh dijadikan selamat pelaburan kita daripada menjadi mangsa inflasi dan pelaburan jangka sederhana dan panjang melalui kenaikan harga emas. Alasan tabung haji atau ASB dan emas, alasannya ialah poin yang pertama, risiko tidak tinggi. Poin yang kedua, sesuai dengan pendapatan rendah. Dan poin yang ketiga, jika berlaku masalah ekonomi kepada yang pertama, ekonomi kita atau keluarga, kita ada simpanan dana kecemasan dalam tabung haji atau ASB. Jika berlaku ekonomi kepada negara, kita ada emas iaitu penyimpan nilai daripada menjadi mangsa inflasi. Nak ilmu dan tips menabung emas, jangan lupa follow saya rapat-rapat. Terima kasih.